مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين المستقيم الصراط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sambungan himpunan hadis daripada kitab Al-Matajarur Rabih fi Sawabil Amali Salih. Sambungan muka surat 15, hadis yang ke 1175, bab thawabu hilaqidz dzikri wal ijtima' alaihi. Bab pada menyatakan thawabu hilaqi dzikri, thawabu hilaqi, pahala halaqah. Hilaqun kata jamak daripada halaqatun. Pahala pada perkumpulan, pahala pada perkumpulan zikir. Pahala pada menyatakan halaqah ni, apa halaqah kita kata? Halaqah ni bulatan. Halaqah ni lingkungan. Lingkungan zikir wal ijtima' alaihi, dan pahala berkumpul untuk berzikir. Jadi ada sebahagian orang berpendapat tidak disunatkan berzikir secara berjamaah. Maka ini hadis yang menceritakan tentang kelebihan dan juga pahala apabila kita berzikir dalam halaqah, apabila kita berzikir secara berjamaah. Hadis an Muawiyah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin. Terus saja diterjemahkan daripada Muawiyah, Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu meriwayatkan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halaqatin. Nabi keluar, yakni keluar daripada rumahnya, ala halaqatin, kepada perkumpulan. Halaqah, himpunan, lingkungan. Jadi bahasa Arab lingkungan itu disebut halaqah. Halaqatun, halaqatani, kata jamak dia hilaqun. Jadi sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada satu kumpulan min ashabih, daripada para sahabat. Yang dimaksudkan di sini adalah Masjid Nabi. Jadi Nabi keluar daripada rumah dia, sebab apabila Nabi keluar daripada rumah, maka masuk Masjid Nabi. Sebab Masjid Nabi dan rumah Rasulullah itu, apa kita kata, dinding dia tu, dinding rumah Nabi itu, itulah dindingnya masjid. Dan pintu keluar rumah Nabi itu, itulah pintu masjid sebelah kiri itulah. Kalau kita tengok dekat Masjid Nabi, adanya bilik makam Rasulullah itu. Jadi ada pintu di sebelah kanan makam yang menghadap kiblat itu. Maka Nabi keluar kepada halaqah, halaqah lingkungan.
Ya, ini hadis ini menggambarkan bahawa dalam masjid Nabi itu para sahabat sering membuat lingkungan-lingkungan, dinamakan halaqah-halaqah. Dia buat lingkungan bulat. Ya. Jadi halaqah dalam masjid Nabi itu mana ada halaqah-halaqah, ada perhimpunan yang berbentuk bulatan. Perhimpunan berbentuk bulatan itu namanya halaqah. Ya. Jadi zaman Nabi itu menggambarkan para sahabat itu suka membuat lingkungan-lingkungan. Perhimpunan, himpun. Sama ada mereka membaca Al-Quran, sama ada mereka itu berbicara tentang hukum hakam dan sebagainya. Maka Nabi keluar pada satu perhimpunan halaqah di kalangan sahabatnya, faqala, maka Nabi bertanya, ma ajlasakum, apa yang kamu dudukkan ini? Itu maksud dia. Ma ajlasakum, kenapa kamu duduk ni? Ataupun atas sebab apa? Ma ajlasakum, untuk apa kamu duduk-duduk ni? Itu maksud dia. Ma ajlasakum, atas tujuan apa kamu duduk-duduk macam ni? Qalu, mereka menjawab, jalasna nazkurullah. Mereka menjawab, jalasna nazkurullah. Kami duduk berzikir kepada Allah. Bermaksud secara jamaah. Sebab mereka menjawab dengan kata nama kami. Jalasna nazkurullah. Kami duduk ya Rasulullah kerana kami berzikir kepada Allah, wa nahmaduh, dan kami bertahmid. Alhamdulillah ala ma hadana lil Islam. Jadi bertahmid, nahmaduh, kami memuji Allah di atas alasan ala ma hadan Islam. Kami puji Allah kerana hidayat yang diberikan oleh Allah kepada kami. Kerana hidayat Islam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kami, mereka melihat itu sebagai nikmat. Nikmat yang perlu disyukuri. Kita ni yang nama nikmat makan. Makan, duit, nikmat. Islam yang ada pada kita ni, kita terlupa. Ini satu nikmat. Alhamdulillah. Ada apa? Dah makan ke? Tak. Bila terkenang Islam yang ada pada kita, alhamdulillah. Bahkan ini nikmat yang besar sangat. Maka mereka itu memuji Allah ala ma hadana al-Islam, di atas sesuatu hidayat Allah tentang Islam kepada kami. Wa manna bihi alaina, wa manna bi alaina. Masya-Allah. Mana para sahabat ini menyadari wa manna bihi alaina, dan Allah Ta'ala kurniakan Islam itu pada kami. Seperti mana kita dapat nikmat, kita dapat harta yang orang lain tak dapat, kita dapat. Dalam kasus-kasus mati ni 5 orang yang dapat anugerah antara. Tu nampak betul. Orang lain tak dapat, kita dapat. Ya. Alhamdulillah, ya. Begitu juga para sahabat melihat bahawa mereka dapat Islam sedangkan ada orang lain tak dapat Islam tu. Mereka kenang itu sebagai nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada mereka. Wa manna bihi alaina, dan Allah Ta'ala kurniakan Islam itu kepada kami. Jadi Islam yang ada pada kita ni kurniaan Allah kepada kita yang wajib kita syukuri sebenarnya. Wajib kita rasai nikmat itu. Jadi benda-benda macam tu kita tak rasa benar nikmat sebab dah ada pada kita. Perlu kita rasai, perlu kita syukuri. Itu yang disebut oleh para sahabat. Maka Nabi bertanya lagi, qala, bertanya Rasulullah, Allah. Allah ni kalau baca bahasa Arab tahu, kalau tak habis baca bahasa Arab
Dia tak dapat nak baca hadis ni. Kalimah Allah tu panjang. Macam cara baca dia, Allahumma ajlasakum illa dzalika. Tu cara baca dia. Allahumma ajlasakum illa dzalika. Begitu juga dalam Al-Quran ada ayat yang baca macam tu. Allah, apa ayat itu? Allah ada beberapa ayat tu kan. Dibaca dengan panjang, 6 harakat. Allah. Jadi kalau bahasa Arab, kalau ada Al-Quran ataupun hadis dan sebagainya, maka hamzah itu nama apa dia kata, hamzah yang panjang itu adalah hamzah istifham nama dia. Soalan. Jadi Allah itu maksud hal Allah. Jadi adakah Allah? Allah. Kerana Allah. Allah. Adakah Allah dan tidak ada sebab lain kamu duduk kecuali yang demikian itu? Bermaksud kerana Allah. Allah. Apakah kerana Allah? Ma ajlasakum, kamu tidak duduk macam ni kecuali disebabkan itu? Nabi tanya. Apakah kerana Allah? Apakah kerana Allah dan kamu duduk ini disebabkan itu sahaja? Jadi duduk berzikir untuk apa? Untuk kenangkan nikmat Allah dan menzahirkan syukur kepada Allah. Itu saja. Mereka tidak cerita tentang pahala dan sebagainya. Mereka mencerita tentang luahan rasa syukur kepada Allah. Maka Nabi bertanya, apakah kerana Allah kamu duduk ini? Kerana Allah? Qalu, dan para sahabat menjawab, Allah. Maksud kata, ya, kerana Allah, ma ajlasana illa dzalika. Tidaklah kami duduk-duduk sebegini bertahmid kecuali kerana Allah. Kerana nak ingat Allah, kerana nak zahirkan rasa syukur kepada Allah. Mereka menjawab, qala, maka Nabi menjawab, ama, ketahuilah, inni lam astahlafakum tuhmatan lakum. Bermaksud, ketahuilah, aku tidak bersumpah. Aku tidak bersumpah dengan sesuatu yang tidak pasti. Bukanlah aku nak bersumpah dengan benda yang, bukanlah aku saja-saja nak bersumpah. Bila cerita ni sebenarnya Nabi tak sebut wallahi demi Allah, tapi bentuk perkataan dia buat macam tu. Sebenarnya Nabi kata wallahi demi Allah, tapi bentuk dia inni lam astahlifakum tuhmatan. Tidaklah aku bersumpah dengan sumpah yang sia-sia. Walakinnahu, tetapi Nabi menyebut atani Jibril, telah datanglah Jibril kepada aku. Fa akhbarani, dan dia telah bercerita kepada aku, anna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla yubahi bikumul malaikah. Turun Jibril bermaksud perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat tadi, berzikir kepada Allah dalam satu halaqah, tujuannya nak menzahirkan syukur kepada Allah dengan nikmat Islam. Maka Nabi mengatakan, kalau itu tujuannya kerana Allah, maka sebentar tadi Jibril alaihissalam turun kepada aku dan memberitahu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yubahi bikum, sesungguhnya Allah berbangga dengan kamu. Bukan sekadar Allah Ta'ala berbangga dengan kita, tetapi Allah berbangga dengan kita dan tunjukkan kebanggaan itu kepada malaikat. Ini luar biasa. Ini luar biasa.
Kita kalau rasa bangga dengan anak kita berjaya, anak kita dapat sesuatu, rasa bangga kan. Rasa bosah hati betul rasanya. Ada? Anak kita berjaya, anak kita dapat anugerah, memang bosah. Tapi kalau lebih lagi bangga, dia buat macam mana? Anak kita berjaya tu kita dah tak nak rasa bangga lah. Seronok riang dapat berita anak kita dapat nombor 1, dapat anugerah terbaik dan sebagainya. Kita seronok, bangga. Kalau lebih pada tu, apa kita buat? Panggil kunduri selamat, doa selamat. Lepas tu bercerita pula. Ni kunduri apa tu? Anak saya nak pangkat. Mana kata kebanggaan itu nak diluahkan pada orang. Nak diluahkan pada orang. Tak dapat nak bondong lah kan. Macam mana nak bercerita dengan orang ni? Pagi orang datang makan doa selamat. Kan ada kunduri lah. Kunduri apa? Nak khabar macam mana? Kunduri doa selamat. Sampai tu lah tak. Sampai rumah kan tanya dia orang ni. Kan? Tuan rumah pun nunggu-nunggu orang tanya sebenarnya. Ya? Kan? Orang tanya, anak saya dah naik pangkat. Jadi apa kata? Ada. Mana terlampau berbangga kepada orang. Dia bukan bangga apa, dia nak ceritakan gembira dia. Maka dia cerita pada orang. Itu gambar apa? Ini gambaran terlampau gembira, maka kita akan nak cerita pada orang. Nak cerita pada orang. Bila kita dah terlampau bangga sangat, kita nak cerita pada orang, nak cerita pada orang. Ini gambaran terlampau gembira. Kalau orang gembira biasa-biasa ya, untuk ada. Dia tapi digeriang, tapi tak. Jadi Allah Subhanahu wa taala terlampau gembira. Bila ada halaqah zikir, Allah Taala gembira, berbangga. Yubahi ni berbangga-bangga. Gembira dan berbangga-bangga. Bukan sekadar itu, dipanggilnya malaikat dan dia berbangga-bangga di hadapan malaikat. Itu maksud dia. Yubahi bikumul malaikah. Allah Ta'ala berbangga-bangga dengan kamu kepada malaikat dia. Masya Allah. Kalau Allah Ta'ala berbangga dengan kita terhadap malaikat, mana lebih Allah Ta'ala sayang? Kita ke malaikat? Mana lebih rapat hubungan? Kita ke malaikat? Malaikat. Kita jarang kita banggakan orang kepada anak kita. Bangga betul anak orang tu dapat apa. Kita tak bercakap di hadapan anak kita. Tapi kalau anak kita berjaya, kita akan bercakap kepada orang. Jadi Allah Subhanahu wa taala jarang kita jumpa riwayat Allah Taala berbangga dengan malaikat kepada manusia. Berbangga Allah Ta'ala berbangga dengan malaikat yang taat. Maka Tuhan zahirkan bangga itu kepada kita. Tak ada disebut begitu. Tapi banyak riwayat Allah Ta'ala berbangga dengan kita kepada malaikat. Bermaksud Allah Ta'ala tersangat rapat dengan kita. Tersangat cinta kepada manusia ni. Dan Allah Subhanahu wa taala menunggu-nunggu kita nak buat taat. Banyak lagi sebenarnya amal-amal yang Tuhan berbangga. Ketika mana kita solat, ketika mana kita duduk saf sembahyang, maka ketika ini kita dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam hadis dua saf yang Allah Taala berbangga. Dua saf yang Allah Taala berbangga terhadap orang Islam. Satu ketika mana saf berperang lawan musuh. Dan satu lagi saf ketika mana kita solat. Jadi Allah Subhanahu wa taala berbangga dengan kita terhadap malaikat. Bermaksud Allah Taala sayang pada kita. Macam kita sayang pada anak kita. Kita sayang anak kita tapi dia tak berjaya. Tak berjaya tak adalah kita benci dah, tak apalah. Kita sayang anak kita. Pergi bola sekolah, dapat nombor 30/30. Saya marinlah. Pernah dapat. Tak ada apa tapi dia sayang. Dapatlah apa ada tetap sayang. Tetapi kalau kita berjaya, itu tersangat sayang dia. Tersangat sayang dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala sayang pada manusia ni.
Jadi bila kita berjaya buat baik, dia riang sungguh. Macam itulah kita nak anak kita. Kita tunggu anak kita ni menang sesuatu. Yang besar-besar tak ada, tapi adalah menang tiup belon pun satu. Kita mari riang lah. Saya marilah riang masa anak kecil main tu. Belum sekolah ni, tapi menang pertandingan tiup belon nombor 1. Riang nak moyang lah rasa. Anak ni Johan apa? Tiup belon. Tiup belon pun dah riang dah rasa. Manakah kita rapat dengan anak kita. Jadi bila dia baca, orang lain tak ada bangga dah. Allah tiup belon pun pernah. Tapi kita tak. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala nanti ketaatan kita. Bila kita taat, dia riang sungguh. Sebab kita makhluk yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak sebaik malaikat. Kita tidak sebaik malaikat. Kita tidak sesempurna malaikat. Tapi bila kita buat kebaikan-kebaikan, itu besar nilai dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi apabila kita berada berjamaah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hadis ini menggambarkan betapa besarnya fadilat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tak tahu. Macam anak lah, dia tak tahu ayah dia bangga. Dia rasa biasa ya, dia belajar dapat nombor 1, nombor 2, dia kata biasa ya. Oh, mak ayah dia bangga sungguh. Mungkin dia tak tahu. Dia biasa, tapi mak ayah bangga. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Kita sekadar melakukan ketaatan. Kita tak tahu bagaimana gembiranya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ada hadis yang pernah baca, ketika mana kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat ingin kembali taat ataupun ingin kembali lebih taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab taubat ni dia tak ada dia punya punca dia kan. Bermaksud kalau kita tak ada maksiat pun kita perlu bertaubat. Betapa gembiranya Allah Ta'ala dengan taubat kita. Kita tak tahu. Kita sekadar rasa nak bertaubat lah. Astaghfirullah. Nak kembali taat lah. Nak bertambah taat lah. Kita sekadar itu saja. Tetapi dalam hadis, bagaimana diceritakan Allah Ta'ala terlampau gembira dengan taubat hamba-Nya. Allah Ta'ala sangat gembira. Malah kita nak kembali taat kepada Allah. Ataupun kita nak bertambah taat kepada Allah. Ini nama taubat. Taubat bermaksud bukan sekadar kita meninggalkan maksiat. Tak ada lagi maksiat yang kita lakukan. Tapi kita bertaubat untuk bertambah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini termasuk dalam hadis yang menceritakan Allah Ta'ala tersangat gembira dengan taubat hamba-Nya. Kita tak tahu, kita rasa taubat je lah. Kita tak tahu Allah Ta'ala tersangat gembira. Lebih gembira, kata Nabi SAW, lebih gembira daripada seorang yang kehilangan barang dagangan. Hadis panjang sikit. Lebih gembira daripada seorang yang kehilangan barang dagangan. Dia ada unta, barang dagangan yang dia bawa. Tiba-tiba dia terlelap. Hadis detail menyebut, tiba-tiba bila dia terjaga, hilang unta dan semua barang dagangan dia. Sedih tak orang tadi? Sedih. Dia baru balik bawa barang dagangan, belum sampai ke tompek dia, letih berehat. Bila dia jaga, unta-unta dan barang dagangan semua hilang. Sedih tak orang ni? Sedih. Maka hadis tu cerita lagi. Maka si lelaki tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, ya Allah, kembalikanlah hartaku ya Allah. Berdoa, langsung terlelap kali kedua. Hadis tu bercerita macam tu. Tiba-tiba bila dia terjaga, tercongok unta di depan. Bayang tak macam mana gembira orang tadi? Orang kehilangan sesuatu benda, sedih, tiba dapat balik benda tu. Asah nikmat ni. Tak percaya cuba hilang. Kan? Hilang duit, tercicir duit ke? Tercicir duit dalam tu ada 1,000. Wah. Lepas tu dia orang hantar balik. Riang. Maka dalam hadis itu menyebut betapa gembiranya lelaki tadi. Riang yang amat sangat. Sebab unta yang hilang bersama barang dagangan yang dia sedih, tiba-tiba terpacul depan dia. Maka terlampau gembiranya dalam hadis menyebut sehingga dia mengucap terima kasih kepada Allah
sehingga tersasul cakap. Bukan saya tersasul. Ya Allah, dalam hadis menyebut, Ya Allah, terima kasih Ya Allah, Engkau lah hamba, akulah Tuhan. Hadis tu sebut macam tu. Tak ada mikir lah, sebab dia terlalu gembira, tersalah cakap. Kita ke cakap rajun tu pelampang. Terima kasihlah awak hamba, sayalah tuanku. Kenapa silap pun kono. Minta maaf lah tersilap. Tak ada tersilap dah. Kalau raja main kena pancung tu. Jadi betapa gembiranya orang tersebut sehingga dalam hadis menyebut tersalah cakap. Ya Allah, dia kata, terima kasih ya. Dia sebut, Ya Allah, Engkau lah hamba, akulah Tuhan. Maka Nabi kata, Allah Ta'ala lebih gembira daripada lelaki tadi, yang mendapat barangan dagangan yang hilang, lebih gembira terhadap hamba-Nya yang bertaubat. InsyaAllah. Jadi kita tak tahu. Ketika mana kita mengamalkan itu, Allah Ta'ala tersangat gembira pada kita. Begitulah ketika mana kita berada dalam majlis zikir. Jadi kalau kita mengetahui keadaan itu, kita akan rasa gembira. Bahkan kita merasa kelazatan sebenarnya. Sebab Allah Ta'ala sedang bergembira dengan kita. Hadis sahih riwayat Muslim. Hadis yang seterusnya, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kana Abdullah bin Rawahah idza laqiya ar-rajula min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ta'al nu'minu bi rabbina sa'atan. Daripada Anas bin Malik, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, adalah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah apabila bertemu dengan seseorang lelaki daripada kalangan sahabat Nabi. Ini perangai Abdullah bin Rawahah. Apa perangai Abdullah bin Rawahah? Maka dia kata Anas bin Malik, Abdullah bin Rawahah bertemu dengan salah seorang lelaki daripada para sahabat Nabi. Qala, maka dia akan berkata, kata Anas bin Malik. Jadi kalau maksud Abdullah bin Rawahah banyak kali buat benda yang sama, maka Anas bin Malik tahu, ini kesukaan Abdullah bin Rawahah. Sifat dia apa kesukaan dia, tabiat dia apa. Iaitu apabila dia bertemu dengan mana-mana lelaki di kalangan para sahabat, maka Abdullah bin Rawahah akan berkata, ta'al nu'minu bi rabbina sa'atan. Mari kita beriman kepada Tuhan kita satu saat. Satu saat ni beberapa ketika. Di istilah nu'min. Mari kita beriman kepada Tuhan kita sa'atan, beberapa ketika. Itu perangai Abdullah bin Rawahah. Jadi siapa Abdullah bin Rawahah? Bermaksud Abdullah bin Rawahah adalah orang yang suka berzikir pada Allah Ta'ala. Dia adalah seorang yang suka berzikir pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan kesukaannya berzikir itu, dia akan mengajak orang lain sama. Kita dalam bab ibadat ni kita kurang sikit. Kalau dalam bab nafsu mungkin kita apa? Kita makan, kita ajak orang makan kan. Tak ada. Jomlah makan kedai tu, sedap. Kita nak makan seorang tak sedap, ajak dia orang. Kita suka makan kedai tu, sedap. Bukan sekadar kita ajak lagi orang pergi makan. Bukan tak boleh dah, boleh dah. Jadi benda-benda macam tu kita orang mengajak orang kan. Apa lagi? Seronok nak pergi mana? Contoh dia. Tak apa nak ingat dah sekarang ni. Papu pula dah mikir. Seronok pergi Langkawi ke contoh kan. Kita dah pergi dah tahun lepas. Jadi tahun ni kita nak pergi, ajak orang. Ajak. Di mana ada orang dia suka pergi Langkawi, dia seorang je pergi. Dia sendiri dah sampai, dah lepas kan. Ada orang dia tak, bila dia tahu tempat tu seronok, lepas tu ada orang ngajak orang pula. Jadi kalau ngajak orang buat baik, okeylah. Jangan buat jahat, janganlah. Jadi kita seronok pergi masjid, kita ajak orang. Ini perangai Abdullah bin Rawahah.
Jadi Abdullah bin Rawahah ni orang yang suka berzikir. Dan bila dia jumpa seseorang, dia ajak berzikir sama. Kita kok jumpa orang tu lari tu. Jangan. Kang jumpa dia ajak ke masjid kang dan malas masjid. Kita jenis orang yang suka ngajak-ngajak ni kita pun malas kan. Kita nak suka orang nontok je. Nak pergi masjid, jangan ajak pula. Kalau ngajak ni polak lah kita pula. Abdullah bin Rawahah tak? Nampak orang ta'al dia, ta'al. Maka katanya ta'al, mari sini. Nu'minu bi rabbina sa'atan. Mari kita beriman kepada Tuhan kita satu saat. Faqala dhata yawmin lirajulin. Betul. Macam kita juga. Pada satu ketika, Abdullah bin Rawahah dia suka macam tu, dia jumpa orang dia ajak berzikir. Maka diriwayatkan pada satu ketika dia buat macam tu dengan orang. Marilah kita sini berzikir. Faqala zata yawmin lirajulin. Pada satu hari dia berkata dengan benda yang sama kepada seorang lelaki. Apa dia sebut? Ta'al. Mari kita berzikir kepada Allah. Benda yang sama. Apa jadi? Faghadibar rajul. Marah lelaki tu. Tak ada kerja lain. Pantang jumpa berzikir. Ajak lagi mengentai lah. Faghadibar rajul. Marah lelaki. Faja'a ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lelaki tadi marah, bagus juga. Dia marah jumpa Nabi sallallahu mengadu. Marah lelaki dia. Sebab Abdul Rawah ni kalau jumpa ngajak berzikir. Palak pula lah. Agaklah. Dia pun jumpa Nabi SAW. Lelaki tadi. Faqala. Maka lelaki itu berkata, Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Ala tara ila ibni Rawahah. Yarghabu an imanika ila iman sa'atin. Lelaki tadi dia marah dengan kepahaman yang salah. Maka dia jumpa Rasulullah, maka dia bertanya, Ya Rasulullah, apa pendapatmu terhadap Abdullah ibn Rawahah? Apa dia? Yarghabu an imanika ila imanin sa'atin. Lelaki salah faham apa yang disebut oleh Ibn Rawahah. Ya Rasul, apa pendapat ya Rasulullah? Abdullah ibn Rawahah mengajak kita beriman satu saat. Jadi lelaki ni dia faham iman jangan satu saat, sepanjang masa. Tapi Ibn Rawahah dia kata nu'minu bi rabbina sa'ah. Dia guna kalimah iman, nu'min. Mari kita beriman kepada Tuhan kita satu saat. Jadi lelaki itu dipaham Abdullah bin Rawahah ini ajaran sesat ni. Kenapa? Sebab dia mengajak beriman satu saat. Jadi dia berimanlah. Kenapa nak ajak beriman satu saat pula? Jadi kata-kata Ibn Rawahah, nu'minu bi rabbina sa'ah. Marilah kita beriman kepada Allah beberapa ketika. Sa'ah ni beberapa ketika. Jadi lelaki itu tak setuju dengan Abdullah bin Rawahah. Maka dia mengadu kepada Rasulullah. Ibn Rawahah mengajak kami untuk beriman satu saat. Faqala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi memberikan kepahaman. Mana lelaki tadi tidak faham makna istilah beriman satu saat tu. Ini satu istilah. Jadi lelaki tadi tak faham makna kata-kata Ibn Rawahah. Marilah kita beriman kepada Tuhan kita satu saat. Nu'minu bi rabbina sa'atan. Jadi lelaki tadi dia sangka Ibn Rawahah mengajak beriman satu saat dia. Maka apa kata Nabi? Nabi mendoakan kerahmatan kepada Abdullah ibn Rawahah. Maka Nabi mengatakan, Yarhamullahu ibn Rawahah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati Ibn Rawahah. Nabi puji. Bukan Nabi marah. Nabi puji. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati Ibn Rawahah.
Maka Nabi menjelaskan, innahu yuhibbul majalis allati tubahi bihal malaikah. Yang dimaksudkan oleh Ibnu Rawahah itu, Nabi mengatakan bahawa innahu yuhibbul majalis. Dia cinta kepada majlis-majlis yang berbangga Allah dengannya terhadap malaikat. Jadi maksud Nabi itu, Abdullah bin Rawahah suka majlis zikir. Itu maksud dia. Jadi mana Abdullah bin Rawahah menggunakan istilah berzikir itu dengan beriman. Marilah kita beriman seketika. Kan polik ni saatan tu seketika. Jadi Abdullah bin Rawahah bila jumpa orang, marilah kita beriman kepada Tuhan kita seketika. Marilah kita beriman kepada Tuhan kita seketika. Jadi orang dengar, beriman kepada Allah seketika, ini lain macam ni. Jadi dia tak faham. Maka Nabi terangkan, yang dimaksudkan oleh Ibnu Rawahah adalah dia suka kepada majlis-majlis yang dibanggakan oleh Allah. Majlis apa yang dibanggakan oleh Allah? Yang tadilah majlis zikir. Bermaksud Abdullah bin Rawahah mengajak orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana majlis zikir itu adalah majlis yang dibanggakan oleh Allah dengan kita kepada malaikatnya. Ini kelebihan majlis zikir. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis seterusnya, hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ni agak panjang. Mungkin 2 kali pengajian berhabis. Tak apa ya. Lambek pun tak apa. Sebab kalau kita melompek-lompek baca rugi. Tak dapat kita kefahaman hadis. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni menarik. Hadis ni hadis apa? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis sahih Bukhari Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan yatufuna fit tariq yaltamisuna ahla dzikri. Hadis ni menarik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ta'ala malaikatan. Sesungguhnya bagi Allah ada sekumpulan malaikat. Sesungguhnya bagi Allah ada sekumpulan malaikat yang Tuhan jadikanlah. Bermaksud Allah Ta'ala ada menjadikan sebahagian malaikat yang mana tugasan malaikat tadi, apa tugasan dia? Yatufuna fit tariq. Malaikat yang dijadikan oleh Allah Ta'ala yang jenis ini, kerja dia yatufuna berjalan, merayau. Bahasa kita merayau. Bagi Allah Ta'ala ada malaikat yang Allah Ta'ala jadikan, kerja dia merayau, berjalan dia. Yatufuna fit tariq bermaksud dia merayau-rayau di jalan-jalan. Mana dia bergerak? Malaikat ni bergerak daripada setompet merayau. Banyak mana malaikat ni wallahu alam. Jadi yang namanya malaikat banyak, ramai. Malaikat Allah ramai, lebih ramai daripada makhluk jin lagi. Kata ulama, makhluk jin lebih ramai daripada manusia. Makhluk jin lebih ramai daripada manusia. Sehingga ada hadis menyebut, kalau Allah Ta'ala zahir kan, kita nak berjalan pun takut terpijak kaki aku, terpijak tangan aku. Dia ramai kan. Tapi malaikat lebih ramai lagi. Maka ada segolongan malaikat yang Allah Ta'ala jadikan dia, tugasannya berjalan, bergerak di jalanan. Yaltamisuna ahli zikri, dia mencari ahli zikir. Hadis ni, yaltamisuni, dia pergi mendapatkan. Yaltamisuni, dia pergi dokek, dia pergi duduk. Itu maksud dia. Ahli zikri.
dia pergi duduk pada ahli zikir. Ada sebagai hadis disebut halaqah zikir, kumpulan zikir. Dan ada ulama memberikan maknanya lebih luas. Majlis zikir itu termasuk majlis ilmu macam kita ni. Jadi ada ulama meluaskan lagi maksud majlis zikir itu apa? Majlis zikir termasuk kita berzikir, termasuk kita baca Quran, termasuk majlis ilmu yang sebegini pun dinamakan majlis zikir. Maka kalau begitulah maksudnya, maka malaikat tu pun datang pada tempat kita ni. Itu maksudnya. Jadi fa idza wajadu qauman yazkuruna Allah azza wa jalla, apabila dia mendapati satu kaum berzikir kepada Allah, tanadau, maka dia menyeru, bersuara dia, halummu ila hajatikum, maka dia kata, marilah kita pergi kepada kumpulan itu. Fayahuffunahum biajnihatihim, dan mereka meliputi, mereka apa? Yahuffuna, mereka memayungi. Yahuffuna, mereka meliputi. Yahuffuna, mereka meliputi, mereka menyelimuti. Yahuffuna, mereka mengelilingi, mereka menutup, mereka keliling macam di paluknya. Jadi walaupun kita dalam keadaan halaqah yang ramai, tak ada masalah. Malaikat macam dia paluk. Yahuffuna, mereka mengelilingi. Maksud itu, yahuffuna biajnihatihim, dengan sayap-sayap mereka. Maksud kata, halaqah zikir ini dipayungi oleh malaikat. Malaikat payung. Jadi kalau menurut ulama, majlis ilmu juga termasuk majlis zikir, maka majlis seperti ini juga mereka datang dan memayungi kita. Jadi apa maksud kita dipayungi malaikat? Maksud kata rahmah. Majlis itu majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila sama'i dunia. Bahkan mereka itu diliputi oleh malaikat yang ramai. Jadi malaikat itu dah ramai, malaikat ni besar. Ya. Dan bila meliputi, seorang cukup dah. Nak duduk ke mana lagi? Ya. Malaikat datang, seorang dah cukup dah. Tapi cara menempel-nempel. Dia besar, maka dia menempel-nempel. Yahuffuna, mereka memayungi dengan sayap mereka, bertindan-tindan ila sama'i dunia, sampai ke langit dunia. Saya pun tak tahu langit dunia ke mana. Langit dunia mana? Ada satu hadis menyebut Allah Subhanahu wa taala 1/3 malam turun ke langit dunia. Arti simbolik kata-kata. Jadi langit dunia ni yang mana? Kita pun tak dapat nak beritahu. Langit pertama ke langit kedua ke? Ala kulli hal, banyaklah, ramailah. Bertindan-tindan sampai ke langit dunia, ila sama'i dunia. Malaikat tu. Insya-Allah. Fa yas'aluhum rabbuhum. Jadi malaikat yang bertindan-tindan sampai ke langit dunia itu, maka ditanya oleh Allah Taala kepada malaikat itu. Fa yas'aluhum rabbuhum, maka bertanya Allah Taala kepada malaikat tersebut. Wa huwa a'lam bihim, sedangkan Allah Taala mengetahui semua perkara yang berlaku. Tetapi Allah Taala tanya juga. Itu untuk apa? Untuk kemuliaan. Begitu juga di akhirat, Allah Taala tahu apa yang kita buat. Tapi di akhirat Tuhan tanya juga. Untuk apa? Untuk keadilan. Jadi apa yang kita lakukan Allah Taala tahu. Tetapi Tuhan tanya malaikat tentang kita yang berzikir tersebut. Sedangkan Allah Ta'ala mengetahui apa yang kita sebut, apa yang kita zikirkan. Maka Allah Ta'ala bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, apa yang mereka itu ucapkan? Yang kamu pergi kepada halaqah mereka itu, apakah yang mereka ucapkan, wahai malaikat? Maka berkata malaikat, yaquluna, malaikat itu menjawab, yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Maka Allah Ta'ala berkata, ya Allah, mereka itu bertasbih kepadamu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah.
Mereka itu bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka itu bertahmid, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mereka itu yumajjidunaka, tamjid. Tamjid ini memuji, Alhamdulillah. Fayaqul, maka Allah Ta'ala bertanya lagi, hal ra'auni, mereka yang bertasbih, bertahmid kepada aku itu, mereka nampak ke aku? Itu soalannya. Hal ra'auni, mereka nampak ke aku? Yang mereka bertasbih, bertakbir, bertahmid, ataupun yang mereka berzikir itu, mereka nampak ke aku? Fayaquluna, malaikat itu menjawab, la wallahi ma ra'auka. Tidak ya Allah, demi Allah, mereka tidak melihatmu ya Allah. Fayaqulu, maka Allah Ta'ala bertanya lagi, kaifa law ra'auni, bagaimana agak-agaknya kalau mereka melihat aku? Kita tak melihat Allah. Jadi Tuhan tanya, kita bertahmid, kita bertasbih, kita bertakbir, kita berzikir kepada Allah. Allah Ta'ala tanya malaikat, mereka nampak ke aku? Malaikat jawab, demi Allah, mereka tidak melihatmu ya Allah. Maka Tuhan jawab, bagaimana kalau mereka melihat aku? Itu soalan hadis Bukhari Muslim ya. Kaifa law ra'auni, bagaimana agaknya kalau mereka melihat aku? Qala, menjawab malaikat, law ra'auka, kalau hamba-Mu itu melihat kepadamu ya Allah, lakanu ashaddu laka ibadatan, nescaya mereka akan bersangatan ibadat kepadamu ya Allah. Jadi bermaksud kita beribadat kepada Allah ini dengan iman, dengan percaya, tanpa kita melihat. Kalau kita melihat, malaikat menjawab, nescaya bersangatan ibadatnya kepada Engkau ya Allah, lakanu ashaddu laka ibadatan wa ashaddu tamjidan, nescaya mereka akan bersangatan bertahmid kepadamu, wa aksara tasbihan, nescaya bersangatan banyaknya bertasbih kepadamu. Jadi kita tak nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nampak, Masya Allah, bertambah kita ingin bertahmid, bertasbih dan sebagainya. Fayaqulu, maka Allah Ta'ala bertanya lagi, famadha yas'aluna, mereka itu nak apa? Apa yang mereka inginkan? Famadha yas'aluna, mereka yang berzikir itu, mereka nak apa? Apa yang mereka inginkan? Tuhan tanya malaikat, sedangkan Allah Ta'ala mengetahui. Qala yaquluna yas'alunaka al-jannah, ya Allah, mereka inginkan syurga-Mu. Masya Allah, nakkan balasan Allah pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apatah lagi kalau kita faham makna arti cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita beramal inginkan kemuliaan balasan Allah pun dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Tuhan tanya mereka tu nak apa? Apa yang mereka nak? Maka malaikat menjawab, yas'alunaka al-jannah, mereka inginkan syurga-Mu ya Allah. Qala, dan berkata lagi, yaqulu, berkata Allah Ta'ala, hal ra'auha, apakah manusia yang inginkan syurga itu, apakah manusia yang inginkan syurga itu mereka nampak syurga? Kita lepas sembahyang minta Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Kita minta syurga. Allahumma inni as'alukal jannah, kita minta syurga. Jadi dalam majlis zikir tadi, walaupun mereka tidak minta syurga, dalam hati itu semua inginkan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak ucap pun keinginan kita syurga, sebab syurga tempat tinggal kita. Maka Allah Ta'ala bertanya, hal ra'auha, yang mereka inginkan syurga aku itu, mereka nampak ke tak nampak? Qala yaqulu la wallahi, maka malaikat menjawab, tidak, demi Allah. Ya Rab, ma ra'auha, demi ya Allah, demi Allah, ya Allah, mereka tidak melihat syurga-Mu ya Allah. Jadi kita menginginkan syurga Allah tanpa kita melihat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hanya dengar saja. Yaqulu, berkata Allah Ta'ala, kaifa law ra'auha, bagaimana agak-agaknya kalau mereka lihat syurga aku? Qala yaquluna,
Maka berkata malaikat, "Lau annahum ra'auha," kalaulah hamba-Mu itu melihat syurga-Mu, kanu asyaddu 'alaiha hirsan. Maka adalah mereka itu bersangatan halaba untuk taat padamu. Kalau kita nampak syurga, Masya Allah, qiyamul lail kita malam ni. Tak tidur-tidur kita. Kalau kita nampak syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dah duit kita semua kita nafkahkan fi sabilillah. Sedekah RM10 dapat mahligai 2 biji. Sedekah RM10 dapat mahligai 10 biji. Tak kau kita suka bersedekah. Jadi malaikat mengatakan kalau dia melihatnya, ya Allah, kanu asyaddu 'alaihi hirsan, mereka akan bersangatan keinginan. Wa asyaddu laha talaban, dan beria minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh kita beria minta kepada Allah Taala? Ya, silakan. Beria minta syurga? Ya, silakan. Ya. Beria minta syurga menggambarkan kita yakin pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai menangis-nangis minta syurga? Ya, silakan. Sebab bila kita minta bersungguh-sungguh, itu menggambarkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita bersungguh-sungguh minta lindung api neraka. Kalau kita bersungguh-sungguh minta lindung api neraka, itu menggambarkan keimanan kita. Macam mana orang bersungguh-sungguh minta lindung sampai menangis-nangis? Kalau orang pelik pula, kono, kau ni sakit ke? Tak, minta lindung api neraka. Pelik orang. Orang kau sakit, nangislah. Tak ada duit, hilang duit 1,000. Masya Allah. Jadi, sama kepada orang yang bersungguh-sungguh minta lindung api neraka dan bersungguh-sungguh minta syurga. Ya? Sebab itu Allah Ta'ala menyebut, kalau mereka nampak syurga macam mana? Malaikat kata, kalau mereka nampak syurga, bersungguh-sungguhlah dia minta. Tapi sekarang ni bersungguh-sungguh tak kita minta. Tak sungguh-sungguh. Yang kita minta duit 1 juta. Syurga tu tak apa nak kan. Kalau yang ya Allah, projek ya Allah, projek. Contoh lah kan. Beria pernah kita minta sungguh-sungguh kan. Yang syurga tak beria pernah. Soalan macam nak bagi tak nak bagi, pokok di situlah. Ya, silakan minta bersungguh-sungguh. Ya. Selepas kita faham, baru kita mengerti makna ada yang lebih tinggi daripada syurga. Bukan salah kita minta syurga. Ya, bersungguh-sungguh. Sebab kita tak faham makna yang lebih tinggi daripada syurga. Tapi bersungguh-sungguh kita minta, itu menggambarkan keyakinan kita di syurga. Macam kita minta tentang keselamatan alam barzah. Boleh tak kita minta? Boleh. Kita bawa jenazah sampai ke kubur. Ya, sampai ke kubur, masuk jenazah dalam kubur, hatta imam baca talqin, kita mandang kubur, takkah kita terkenang alam kubur? Takkah kita terkenang azab kubur? Maka beria kita minta lindung pada azab kubur. Beria kita minta nikmat kubur. Jadi kesungguhan minta menggambarkan keyakinan. Jadi kalau mereka lihat syurga-Mu ya Allah, maka bersangatanlah mereka itu minta. Wa a'zamu fiha raghbah. Masya Allah, hadis ni mengajar kita. Wa a'zamu fiha raghbah. Bermaksud bersangatan keinginan terhadap syurga. Termasuk dia. Wa a'zamu fiha raghbah. Kalau mereka nampak syurga-Mu ya Allah, memang bersangatan ingin kita kepada syurga tu. Jadi Allah Ta'ala tutup syurga daripada kita. Siapa yang beriman, kuatlah keyakinan dia. Tapi kalau nampak, mereka kata kalau manusia nampak, bersangatan rubah dia. Rubah bersangatan ingin syurga itu. Sebenarnya, dalam keadaan tak nampak syurga itulah dituntut kita supaya bersangatan keinginan untuk syurga. Jadi keinginan akhirat itu masih lagi, kita kata, perkara yang mahmudah, perkara yang terpuji lah. Kita inginkan kehidupan akhirat, kita inginkan nikmat syurga, bersangatan sungguh, masih lagi terpuji. Sebab apa? Sebab bila kita tersangat keinginan tentang syurga, maka kita zuhud tentang dunia kita. Kita zuhud dunia kita.
Maka kita menafkahkan harta fi sabilillah sebab rubah tamak kita pada syurga akhirat. Maka zuhud kita tentang dunia. Wa azamu fiha raghbah, bersangatan dia keinginan kepada syurga itu. Qala, maka Allah bertanya, fa mimma yata'awwadzuna, mereka minta lindung daripada apa? Apakah yang mereka minta lindung? Mereka itu ingin berlindung daripada apa? Maka malaikat mengatakan, yata'awwadzu minan nar, mereka itu ingin berlindung daripada api neraka-Mu ya Allah. Memang kita minta lindung daripada api azab Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita minta lindung daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala bertanya, hal ra'auha, mereka minta lindung daripada api neraka tu, mereka nampak ke tidak api neraka tu? Maka malaikat menjawab, la wallahi ma ra'auha, tidak ya Allah, demi Allah mereka tidak melihat neraka itu ya Allah. Kata malaikat. Allah Ta'ala bertanya lagi, kaifa law ra'auha, bagaimana agaknya kalau mereka melihat neraka tu? Masya Allah. Ya? Nabi pernah menangis bersama-sama Jibril alaihissalam. Ketika mana Jibril alaihissalam menggambarkan neraka tu macam mana. Ya? Ketika mana Jibril alaihissalam menggambarkan azab neraka tu macam mana, maka Jibril alaihissalam menangis bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala bertanya, bagaimana kalau mereka melihat azab neraka itu? Maka malaikat menjawab, lau ra'auha, kalau mereka melihatnya ya Allah, kanu asyaddu minha firaran, maka bersangatan mereka itu melarikan diri daripada neraka. Wa asyaddu laha makhafatan, dan bersangatan takut kepada api neraka tersebut. Kalau lihat, maka bersangatan takut kita kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Faqala fayaquluna, maka Allah Taala berkata kepada malaikat tadi. Ini orang yang berada dalam majlis zikir ni. Maka apa kata Allah Taala? Maka Allah Taala mengatakan, Ushhidukum, saksikan. Wahai malaikat, saksikan kata-kata aku ini. Ushhidukum inni qad ghafartu lahum. Saksikanlah wahai malaikat, aku ampunkan dosa mereka. Jadi bermaksud halaqah zikir adalah halaqah yang mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala yaqulul malak minal malaikah, berkata seorang malaikat daripada sekalian malaikat. Ada seorang malaikat bertanya, yaqulu malak min malaikah, ada seorang malaikat bersuara dia. Ramai-ramai ni tak perasan mana. Ada seorang perasan pula. Ya? Apa malaikat tu kata? Malaikat yang seorang ni kata kepada Allah, fihim fulan, ya Allah, dalam ramai-ramai tu ada seorang, kata malaikat, nak kepastian daripada Allah. Fihim fulanun laisa minhum, malaikat tadi mengadu, ya Allah, dalam perkumpulan orang berzikir itu ada seorang, dia bukan kalangan kumpulan tu. Bermaksud dia bukan datang nak berzikir, tetapi dia datang, dia tak perasan. Lepas tu panik, duduk di belakang tu. Dia tak ada niat nak datang berzikir, tak ada niat nak datang majlis ilmu sebegini. Tiba-tiba datang nak bilik air, tu duduk di belakang tu. Macam tu kan. Ataupun dia tak menyertai pun, duduk ontok di belakang tu. Ataupun lolap ya. Dia kan nak dengar warna tu. Tapi dia duduk belakang tu, aircon ada sini ya. Duduk belakang tu lolap. Pada khabar dia ustaz ni ya, copet lah habis ya. Duduk belakang tu, telinga ke lainnya. Kan? Ni lah ni. Kalau majlis ilmu, majlis zikir, ada seorang tu bukan nak majlis ilmu pun. Duduk belakang, apa yang ponik. Masjid ni ada aircon, duduk itu lolap. Lepas tu, copet lah habis. Ni.
Maka malaikat kata, fihim fulanun laisa minhum. Malaikat kata, ya Allah, dalam ramai-ramai itu ada seorang bukan di kalangan mereka. Bermaksud dia tak sama-sama berzikir. Kalau majlis ilmu, dia tak sama-sama menuntut ilmu. Dia duduk ya. Niat dia lain. Niat dia lain. Tapi dia duduk dalam majlis tu. Dalam majlis zikir, dia pun tak berzikir dah. Duduk belakang dia. Luntuk ya. Dia saja nak ikut kawan dia. Dia ingat pergi mana? Dia pun bawa majlis zikir ke sana. Dia nak balik malu, duduk belakang tu. Jadi malaikat perasan. Dalam ramai-ramai tu ada seorang bukan di belakang mereka, ya Allah. Innama ja'a li hajatin. Perinci dia datang tu ada hajat lain. Dia nak buang air ke apa? Dia hajat lain. Dia nak jumpa kawan ke? Dia nak ajak kawan lepas ni minum teh. Kawan kata, datanglah majlis ilmu tu. Yalah, kata dia. Dia kan nak orang mana, dia cepatlah. Lepas ni nak mengetih pula. Mereka sebut, dia datang kerana hajat yang lain. Qala, maka Allah Ta'ala berkata, humul julasa. Mereka itu adalah satu perhimpunan. La yashqa jalisuhum. Orang yang duduk dalam majlis itu tidak akan celaka. Mana dapat rahmat sama, dapat barakat sama, itu maksudnya. Mereka itulah satu perkumpulan. La yashqa jalisuhum. Mereka siapa yang duduk bersama mereka tidak celaka. Bermaksud dapat rahmat, dapat berkat sama. Jadi kalau kita mengantuk, tak apa, lalap di belakang tu. Dapat berkat sama kan. Lalap ya. Berawal separuh lalap kan. Tak apa. Sebab perhimpunan itu perhimpunan yang mulia. Allah Ta'ala kata, mereka juga dapat pahala sama. Jadi hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. InsyaAllah kita sambung lagi hadis yang seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Alhamdulillahirabbil alamin.